Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita boleh mengambil satu kesimpulan. Kalau ikut huraian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menghuraikan ucapan Nabi yang berbunyi ni'mal rajul Abdullah ini, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, solat malam ini melalui mimpi Sayyidina Abdullah bin Umar menunjukkan bahawa solat malam ini boleh mengelakkan daripada seseorang itu diazab dalam api neraka Allah. Buktinya Sayyidina Abdullah bin Umar tak tidur malam dalam masjid. Lepas tu mimpi lihatkan neraka. Kemudian cerita dia disampaikan kepada Nabi. Nabi kata ni'mal rajulu Abdullah, alangkah baiknya orang lelaki yang baik adalah Abdullah kalaulah dia mendirikan salat malam. Maknanya kenapa Nabi kaitkan mimpi sebut dengan salat malam? Jadi Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan bahawa maksud ucapan Nabi ini ingin menunjukkan bahawa salat malam adalah di antara sebab seseorang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syafaat dia akan mengelakkan seseorang daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mendirikan malam. Kalau ikut Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau menyatakan solat malam tak semesti kena tidur. Banyak kita kena tidur dulu, kan? Solat malam apa solat malam start bila? Maghrib. Tapi sebenarnya maghrib tu tak kena kira lagi, kan? Tapi malam tu bermula daripada maghrib, okey? Malam tu mula daripada maghrib. Siang mula daripada subuh. Okey, subuh sampai ke maghrib itu pagi. Siang lah orang kata bagi kita. Malam maghrib sampai ke subuh. Mendirikan malam maksudnya mengisi waktu malam dengan ibadat. Maknanya kata-kata Fadilatul Syekh Yusri, kalau awak tidur, sebelum tidur awak sembahyang 2 rakaat. Kemudian awak sembahyang witir ke lebih kurang, dengan niat mendirikan malam, awak telah mendapat pahala mendirikan malam. Jadi sebenarnya sangat senang untuk kita mendirikan malam. Cuma solat tahajud syaratnya kena tidur dahulu. Jadi kalau sembahyang nak sembahyang witir, nak sembahyang tasbih, saja-saja nak sembahyang sunat, kan? Tak ada masalah dibuat sebelum tidur. Bahkan kalau ikut kisahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau kata saya diwasiatkan oleh Nabi. Nabi wasiatkan kepada saya supaya bila tidur, sebelum tidur sembahyang witir. Jadi Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur beliau akan sembahyang witir. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi ketika menguraikan hadis berkenaan dengan kisah Sayyidina Abu Hurairah, kata beliau, apabila orang tu dia memang payah nak bangkit malam, memang tidur jam setengah orang lah, tidur memang kolu tu kan, tidur tu kolu habis tu kan, memang tak sedar-sedar kolu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Perak kata kolu tu meninggal dunia lah, hampir-hampir macam meninggal dunia. Kolu innalillah tu dia ambil juga tu, daripada ayat Quran tu dijadikan bahasa Perak. Dia tu dah kolu dah, maksudnya meninggal dunia. Tu bahasa Perak saya pun dapat tu, berkahwin, berkatnya kahwin tu dapat agak betul kalimah. Okey, kalau jadi orang tu memang dia tidur saja, insya-Allah dia akan terus. Dia akan tidur terus dan tidak akan sedar menaikkan hari subuh. Maka orang begini eloknya sebelum tidur dia sembahyanglah sunat mendirikan malam, sebab dia garanti tak dapat bangkit dah. Tapi kalau dia dapat bangkit pada waktu malam, maka elok sembahyang witir itu ditakhirkan sebelum masuk waktu subuh. Maknanya oleh kerana katanya Fadilatul Syekh Yusri, bila Nabi tengok Sayyidina Abu Hurairah ni sukar nak bangkit pada waktu malam, maka beliau mewasiatkan Sayyidina Abu Hurairah untuk mendirikan salat witir sebelum beliau tidur. Jadi daripada kisah ini kita boleh dapat satu pengajaran bahawa tak ada masalah untuk kita solat. Kalau kita dah malas sangat, contohnya lepas isyak dah tak larat sangat, kalau malas sangat daripada kita tidur terus tak sembahyang sunat mendirikan malam, mayang duduk sembahyang sunat boleh sembahyang duduk. Kalau malas sangat dah tak larat sangat, baring lah kan, baring lah. Baring Allah, saya pernah buat sekali lah. Lepas saya kata, bang mulut tukar kambing, kenapa tu? Ya contoh kan, kita baring berada kiblat, kita mana nak kabur isteri, saya tengah sembahyang sunat ni. Sebab pertama takut isteri kata, oh sembahyang sunat, bagusnya. Yang kedua takut isteri kata, teruk gila kan, jadi saya pun senyap, elok berada kaki kiblat, sembahyang sunat, kalau baring, kita kaki menghadap kiblat, kepala kita tinggi ya. Kita pun senyap kan, sambil kena gambar. Abang, kita pun, Allah kan, saya pun punya mata buat tidur. Sebab tak ada kapur yang kata itu dah sembahyang. Okey, kalau dah tak larat sangat daripada kita langsung tak sembahyang sunat,
lebih baik kita sembahyang sunat sambil baring. Mungkin lepas ni buat perubatan, buat program kan, yang mulai sambil baring kan. Tak silap kan? Yang penting solat malam itu boleh membawa kepada kita terhindar daripada azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak Nabi tegur Sayyidina Abu Hurairah dengan teguran yang gitu je, Nabi kata ni amal rajul Abdullah. Abdullah ni memang orang baik. Alangkah eloknya kalau dia mendirikan solat pada waktu malam. Semenjak daripada ucapan sebut, Sayyidina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menjadikan waktu malam ni untuk beribadah. Siang malam tu sikit dia duduk, lebihnya banyaknya beribadah. Okey, itu adalah kisah berkenaan dengan Sayyidina Abdullah Ibnu Umar yang bermimpi melihat neraka. Sayyidina Abdullah bin Umar terkenal sebagai seorang yang terlalu mencintai sunnah Rasulullah SAW sehingga beliau akan berhenti di satu tempat yang pernah Rasulullah SAW berhenti di tempat tersebut. Itulah kisah Sayyidina Abdullah bin Umar, orang yang dikenali sebagai begitu memerhatikan tindak tanduk Rasulullah SAW, dan beliau akan buat apa yang Nabi buat walaupun kadang-kadang tak ada munasabah. Contoh, Nabi tengah-tengah berjalan, Nabi berhenti di tempat tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar nampak lepas kewafatan Nabi, bila dia lalu tempat tersebut dia akan berhenti. Elok tengah berjalan berhenti. Waktu ini belum berhenti, dia kata dulu Nabi pernah berhenti di sini. Sampai begitu sekali. Sehingga dalam kitab dinyatakan ada orang nampak Sayyidina Abdullah ni akal ni tak apa nak. Apa sekali main ikut sunnah sampai begitu sekali. Ada orang kata beliau ni bermasalah sudah. Tak waras sebenarnya, orang kata macam gila lah. Jalan tiba-tiba tunduk. Lepas tu tunduk dua ada pokok dah tunduk di sini. Tapi pokok dah tak ada sekarang, contoh. Sampai begitu sekali. Apa yang Nabi buat dia akan buat. Di mana tempat Nabi pernah duduk dia akan duduk. Nak cerita begitu, dia mencintai sunnah Rasulullah SAW sampai ke tahap itu sekali. Tindakan beliau tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya kerana beliau ingin melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Malah beliau telah pun menjaga dan menyiram satu pohon yang pernah Rasulullah SAW berteduh di bawahnya semata-mata kerana mencintai Rasulullah SAW. Kalau cerita pasal cinta para sahabat dan Nabi ni, memang kita akan rasa subhanallah, betul dah mereka ni manusia yang terbaik dipilih oleh Allah untuk bersahabat dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar, pokok pernah Nabi duduk situ, dia singgah dengan harapan jangan pokok tu mati. Sebab dia dapat terus buat pokok tu dan dia akan terus mengingati nostalgia Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita baca kisah para sahabat selepas Nabi wafat, banyak ada para sahabat tak nak duduk kat Madinah. Antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, dia tak nak duduk dalam Madinah. Dia duduk sini tengok Nabi, duduk sini tengok Nabi, nangis, tak boleh nak duduk sebab terlalu merindui Nabi dan dulu pernah hidup bersama dengan Nabi, dia juga Nabi dah tak ada. Akhirnya mengambil keputusan keluar, berhijrah, berjihad luar daripada kota Madinah supaya sekurang-kurangnya dapat tak nampak sangat kesan-kesan tinggalan Nabi yang ada di Madinah Munawwarah. Jadi Sayyidina Abdullah Ibnu Umar di antara orang yang begitu memperhatikan tindak tanduk Rasulullah SAW untuk beliau ikuti, apatah lagi dalam ibadah-ibadah sunat. Benda yang hanya bersifat kemanusiaan, Nabi duduk, Nabi berdiri, itu pun dia ambil berat, apatah lagi dalam urusan yang berkaitan dengan ibadah. Okay, ada satu cerita, orang bagi duit kepada Sayyidina Abdullah bin Umar sebanyak 22,000 dinar. Saya semenjak sekarang ni kerajaan Kelantan dan juga beberapa syarikat-syarikat emas dia buat dinar, senang kita faham. Dulu tak faham juga, nampak macam biasa 22 ni macam RM2,000 kata pun RM20,000 nampak begitu je. Tapi bila dah ada dinar emas tu senang kita nak faham dan senang kita nak conggak berapa banyak kos dia pada hari. Jadi ada satu kisah Sayyidina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu diberikan hadiah sebanyak 22,000 dinar.